Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syazwan bin Ramlan, nombor matrik S58252 daripada Fakulti Pengurusan Maritim. Okey, hari ini saya akan membentangkan program citra yang telah saya sertai bagi subjek Aspirasi Alam dan Warisan Laut MPU 3312. Tiga elemen yang saya sertai bagi citra ini adalah kerohanian, sukan dan rekreasi, keusahawanan. So, saya akan membentangkan program-program yang telah saya sertai ini pada slide seterusnya. Program yang pertama saya sertai bagi elemen kerohanian ini adalah Jom Belajar Menguruskan Jenazah COVID-19 yang dianjurkan oleh Kelab Sains Marin pada 28 November 2020 masa 8.30 malam hingga 11 malam dengan menggunakan medium Webex. Objektif bagi program tersebut adalah yang pertama, pendedahan pengurusan jenazah khususnya pesakit COVID-19 dan seterusnya pengurusan jenazah sebagai ilmu fardu kifayah khususnya pesakit COVID-19. Dan objektif seterusnya pula adalah kepentingan pengurusan jenazah pesakit COVID-19. Hasil pembelajaran daripada program tersebut adalah memperolehi ilmu tentang cara pengurusan jenazah. Selain itu juga dapat tingkatkan ilmu pengetahuan tentang ilmu fardu kifayah serta kepentingan pengurusan jenazah bagi pesakit COVID-19 ini. Aktiviti yang dilakukan dalam program tersebut adalah ceramah tentang bagaimana cara pengurusan jenazah khususnya bagi pesakit COVID-19. Seterusnya, pertandingan kuis Kahoot. Seterusnya, hadiah berbentuk wang tunai bagi pemenang kuis. Program seterusnya yang saya sertai bagi elemen kerohanian ini adalah Mana Hala Tuju Mahasiswa yang dianjurkan oleh KUMT yang diadakan pada 20 November 2020 masa 8.30 malam dengan menggunakan medium Webex dan live di Facebook. Objektif bagi program tersebut adalah memberikan kesedaran serta pendedahan kepada para mahasiswa. Hasil pembelajaran daripada program tersebut yang saya perolehi adalah memberikan kesedaran kepada saya ke mana hala tuju seseorang mahasiswa selepas tamat pengajian. Memberikan pencerahan apa yang perlu dilakukan selepas tamat pengajian. Dan aktiviti yang dilakukan semasa program tersebut adalah sesi penerangan kepada mahasiswa ke mana hala tuju selepas tamat pengajian dan sesi soal jawab bersama penganjur program tersebut. Seterusnya bagi elemen keusahawanan pula, saya telah menyertai program Online Business Skill yang diadakan pada 12 Disember 2020 pada 9 pagi dengan menggunakan media Webex juga yang dianjurkan oleh Tormax and Enric. Objektif daripada program Online Business Skill tersebut adalah program ini membolehkan mahasiswa untuk mengambil peluang perniagaan secara online. Dan seterusnya, hasil pembelajaran daripada program tersebut yang saya memperolehi adalah pencerahan jemputan akan berkongsikan pengalaman dan tips menggunakan platform media sosial bagi memulakan perniagaan secara online. Aktiviti yang diadakan adalah ceramah mengenai perniagaan online dan homestay. Program yang kedua saya sertai bagi elemen keusahawanan ini adalah program Startup of a Siswapreneur yang diadakan 12 Disember 2020 8.30 malam hingga 10.30 malam yang diadakan di FB Live Mahala Zaid bin Haritan yang dianjurkan oleh Soho UMT Kelab Mahala. Objektif bagi program tersebut adalah untuk mewujudkan platform keusahawanan yang diketuai oleh pelajar dan merangsang dan memacu inisiatif keusahawanan. Dan objektif seterusnya adalah untuk menghubungkan dan memberi inspirasi kepada pelajar dalam bidang keusahawanan dengan berkongsi pengalaman antara siswapreneur. Hasil pembelajaran daripada program tersebut adalah program ini telah memberi saya semangat untuk berjaya dan menjadi seorang usahawan yang cemerlang, amanah dan jujur. Saya memperolehi ilmu baharu berkaitan dengan perniagaan. Saya juga dapat mengetahui beberapa cara untuk memulakan pengurusan dan mengembangkan perniagaan. Aktiviti-aktiviti yang diadakan semasa program tersebut adalah mengisi borang pendaftaran yang telah disediakan kepada peserta dan menyediakan grup WhatsApp untuk mengikut
maklumat-maklumat yang akan diberikan oleh penganjur berkenaan program tersebut. Dan seterusnya, program dimulakan dengan mempromosi kelab kriteria anak Johor Soho sementara menunggu peserta-peserta yang lain untuk menyertai live di Facebook. Seterusnya adalah perkongsian pengalaman panel-panel dalam menjalankan bisnes. Moderator menganjurkan soalan kepada panel-panel berkenaan bisnes atau pemasaran yang diusahakan oleh ahli-ahli panel. Dan seterusnya penerangan dan pengenalan konsep perniagaan sebenar yang ingin ditarget dan cara-cara untuk menjalankan bisnes sehingga berjaya mencapai target yang disasarkan. Dan akhir sekali adalah sesi soal jawab dengan moderator serta panel. Seterusnya, bagi elemen sukan dan rekreasi, program yang telah saya sertai adalah ceramah program cegah jenayah yang diadakan pada 24, 26, 27 November 2020 selama 3 hari, iaitu pada 8.30 malam hingga 10.30 malam dengan menggunakan medium Webex yang dianjurkan oleh Persatuan Seni Silat Cekak Ustaz Hanafi. Objektif yang ingin disampaikan oleh Persatuan Seni Silat Cekak Ustaz Hanafi UMT daripada E-Festival 2020 ini adalah untuk mendedahkan kelab kepada setiap pelajar UMT, terutamanya pelajar baru sesi 2020-2021. Selain itu juga, program ini memberi pemahaman yang jelas kepada para pelajar untuk menyertai kelab yang dianjurkan ini. Hasil pembelajaran daripada program tersebut adalah dapat mengetahui asal-usul seni silat cekak Ustaz Hanafi. Saya juga dapat mengetahui pelbagai kaedah dan buah silat yang terdapat daripada silat cekak Ustaz Hanafi ini. Selain itu juga, saya memperolehi pengetahuan yang bermanfaat dalam kehidupan seharian saya jika kita mempelajari ilmu silat bagi mempertahankan diri dan ancaman daripada musuh. Seterusnya, aktiviti yang dilakukan adalah sesi penerangan cegah jenayah, lepas tu kuis serta cabutan bertuah, serta demo seni mempertahankan diri daripada ahli Persatuan Silat Cekak Ustaz Hanafi UMT. Program seterusnya yang saya sertai bagi elemen sukan dan rekreasi adalah kursus Ikatan dan Simpul 1.0 yang diadakan pada 4 Disember 2020, 9 pagi hingga 2 petang dengan menggunakan media Webex serta live FB yang dianjurkan oleh Kelab Kembara UMT. Objektif daripada program tersebut adalah objektif yang ingin dicapai oleh Kelab Kembara dalam kursus Ikatan dan Simpul 1.0 ini adalah untuk memberi pendedahan kepada pelajar bahawa pendidikan asas simpulan dan ikatan ini sangat penting dalam membentuk pelajar agar bijak dalam menyelesaikan dan menguruskan rintangan yang bakal dihadapi secara berhemah. Program ini juga dapat melatih para peserta akan penting membantu antara satu sama lain bagi mencapai kejayaan hidup, bekerjasama dan saling membantu antara satu sama lain bagi mencapai kejayaan ini. Hasil pembelajaran daripada program tersebut adalah saya berpeluang mempelajari cara membuat ikatan dan simpulan dengan menggunakan seutas tali. Saya dapat mengetahui beberapa teknik ikatan dan simpulan serta jenis tali yang boleh digunakan. Aktiviti yang diadakan semasa program ini adalah ucapan aluan-aluan penasihat kelab kembara, sesi khusus ikat dan simpul bermula, sesi kuis ikatan dan simpul, mengisi Google Form, sesi bergambar bersama panel dan peserta, dan program tamat. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang baja kompos bagi subjek spesialisasi alam dan warisan laut ini. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang definisi kompos. Kompos ialah bahan organik yang telah terurai dan dikita semula sebagai baja dan pindah tanah. Kompos adalah bahan utama dalam pertanian organik. Asasnya, pengomposan memerlukan hanya timbunan buangan di kawasan luar dan menunggu bahan-bahan tersebut terurai dari 6 minggu atau lebih. Keadaan pengomposan moden menggunakan beberapa langkah proses, dipantau dengan teliti dengan kemasukan air, udara dan bahan yang kaya dengan karbon dan nitrogen. Seterusnya, bagi penghasilan baja kompos ini mempunyai 3 fasa. Fasa pertama adalah proses fermentasi,
Fasa kedua adalah proses pematangan dan ketiga adalah aplikasi kompos. Bagi fasa pertama, fasa proses fermentasi, bahan yang digunakan adalah sisa dan biokatalis. Selama tempoh 7 hari, hasil baja kompos pejal fermentasi atau peram dengan kompos cecair. Bagi fasa kedua adalah proses pematangan bahan. Sisa fermentasi dan tanah disatukan dan tinggalkannya selama 14 hari dan hasilnya adalah kompos pejal matang. Dan seterusnya bagi fasa ketiga pula adalah aplikasi kompos pejal matang untuk tanaman. Bahan kompos matang, tanah topsoil dan anak benih pokok herba iaitu pokok bayam yang saya gunakan. Ini merupakan bahan-bahan yang diperlukan bagi proses fasa pertama iaitu proses fermentasi. Yang pertama adalah gula melaka, sisa sayur-sayuran terpakai serta bekas kedap udara bagi menjalankan proses fermentasi ini. Seterusnya, ini merupakan bahan-bahan yang digunakan bagi proses fasa kedua iaitu fasa pematangan. Bahan pertama adalah tanah, kedua adalah bekas yang telah dikitas semula dan yang ketiga adalah hasilnya selama 14 hari bagi proses pematangan ini. Seterusnya, ini merupakan bahan-bahan yang digunakan bagi fasa ketiga iaitu fasa penanaman pokok. Yang pertama adalah biji benih pokok bayam Brazil dan UV polybag. Seterusnya adalah hasil pematangan baja selama 2 minggu ini. Seterusnya, gambar ini merupakan adalah hasil daripada tanaman saya. Dan saya akan juga menerangkan sedikit sebanyak khasiat bayam Brazil ini. Bayam Brazil atau nama saintifiknya Alternanthera cisco merupakan spesies tanaman yang tergolong dalam famili Amaranthaceae. Bayam Brazil adalah antara tumbuhan yang cepat membesar dan senang ditanam. Tumbuhan ini boleh membesar sehingga 30 cm tinggi dengan saiz daun sekitar 2 hingga 3.5 cm lebar. Bayam Brazil kaya dengan sumber vitamin dan mineral yang memberi manfaat kepada khasiat. Yang pertama adalah vitamin A. Penting untuk khasiat mata, mengatur sistem imunisasi dan perkembangan embrio. Yang kedua adalah vitamin C. Antioksida yang meningkatkan kesihatan kulit dan sistem ketahanan badan. Yang ketiga adalah vitamin K. Penting bagi proses pembekuan darah. Yang keempat adalah asid folik. Sangat penting bagi wanita mengandung bagi pertumbuhan sel dan tisu. Dan akhir sekali adalah zat besi menghasilkan hemoglobin yang membawa darah ke seluruh badan. Seterusnya, kebaikannya adalah mencegah kanser, melawan radikal bebas, meningkatkan kesihatan mata, menurunkan berat badan dan meningkatkan sistem ketahanan badan kita. Ini adalah merupakan khasiat bayam Brazil. Seterusnya, ini adalah merupakan hasil bukti yang saya telah menjalankan projek baja kompos ini. Dan saya telah menghantarnya kepada Google Form yang telah disediakan. Dan saya juga telah menyertai grup Telegram yang telah disediakan daripada subjek eksplorasi alam dan warisan laut ini bagi menghasilkan baja kompos tersebut. Akhir sekali, ini merupakan adalah link YouTube bagi video baja kompos yang telah saya hasilkan. Bagi maklumat lanjut untuk cara penghasilan baja kompos ini, boleh lihat di YouTube saya. Sekian, terima kasih daripada saya.